Jadi kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekejap paparan baru ni tak tahu macam mana. Okay, so nampak PowerPoint sekarang? Okay, semua jelas suara jelas, paparan nampak? Sebelum kita mula. Jelas. Okay. So kita sambung kepada 1.4 ni, sel elektrolisis. Kali ini kita nak lihat faktor yang ketiga. Kita dah tengok faktor yang pertama hari itu, faktor keupayaan elektrod piawai. Lepas tu kita dah tengok keupayaan dan yang ketiga ni, yang terakhir ni adalah faktor jenis elektrod. Macam mana kita nak cam? Bila masa kita kena pertimbangkan faktor jenis elektrod. Oops. Okay. Bila awak tengok elektrod logam digunakan. Okay. Maka kita kena pertimbangkan faktor jenis elektrod. Okay, so sekarang awak tengok yang pertama ni agak dia follow faktor yang mana? Kita ada tiga keupayaan elektrod piawai, kepekatan ataupun elektrod. Okey. Jawab. Faktor yang mana? Kepekatan. Faktor? Kepekatan. Kepekatan. Kenapa you rasa selu dengar? Awak dengar suara jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, sekejap. Dia dengar suara yang menjawab slow. Ke kepekatan? Kita tengok balik. Faktor. Kita balik kena sentiasa ulang-ulang benda ni. Okey, ni nilai elektrod piawai. Okay. Lepas tu ini faktor kepekatan. Kepekatan, awak tengok kat situ mesti ada ion halida. Tu sekarang yang ni adakah ada ion halida? Mana tadi? Tak berapa tadi apa tadi? Ni faktor kepekatan. Ni. Ada tak ion halida? Ada tak ion halida? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi cara nak kita nak tentukan faktor ini ramai pelajar confused. Tak ada. Jadi bukan faktor kepekatan. Adakah faktor elektrod piawai, keupayaan elektrod piawai, adakah faktor elektrod yang kita nak belajar sekarang? Kalau faktor elektrod, awak tengok kat sini, jenis logam. Yang ni karbon bukan logam. Jadi dia mesti akan follow faktor yang pertama hari itu, iaitu keupayaan elektrod
piawai. Yang lebih negatif akan derma kan. Okey. So cara menentukan awak nak menerangkan dari segi faktor tu kena faham. Tentukan terminal positif dan terminal negatif. Iaitu terminal positif yang disambungkan kepada bateri positif. Jadi ini positif, ini negatif. Tengok bateri ya. Jadi ini anode. Ini kathod. Dan yang kedua, nak buat apa? Masih ingat lagi tak? Kenal pasti apa? Kenal pasti ion. Ion-ion yang hadir. Ion-ion yang hadir dan tulis. Ion-ion yang hadir adalah ion apa? Okey, so kita ada kat sini ada larutan. So bila larutan maksudnya ada air, H2O. Bila H2O ni dia ada H+ dan ada ion hidroksida. Manakala kuprum 2 sulfat. Kuprum 2 sulfat ini formula dia. Maka akan ada ion Cu2+ dan juga sulfat. Jadi ada 4 ion yang hadir dalam elektrolisis ini. Okay. Alright. Jelas itu. Yang ketiga, pergi mana kan? Pergi ke anode. Anode berlawanan cas. So tengok kat situ. Sini anode. So yang berlawanan cas yang negatif lah. OH dan SO4 2 minus. OH minus. Manakala yang di kathod sebelah kanan ni mestilah yang positif. Ingat yang berlawanan cas. Okay, awak follow je flow ni. Dalam modul pun dia buat flow macam tu. Maka insyaAllah untuk soalan essay ke nanti dapat full mark lah. Okay, maksudnya tak tertinggal point. Okay, seterusnya. Dah pergi mana? Yang keempat apa? Dah pergi situ nak buat apa? Ada dua sekarang ni. Masing-masing ada dua pilihan. Yang keempat adalah pilih ion mana yang dinyaskan. So kat sini kita nak follow faktor apa tadi? Faktor Elektron piawai. Cuma kat sini cikgu pun tak terfikir nak letak upaya elektrod piawai OH minus dan sulfat. Cuba awak check siapa lebih negatif? Nilai dia. OH ke sulfat? Buku pun tak ada kat tangan. Ada tak bawa buku, tengok buku tu? Buku awak? Siapa yang lebih negatif? OH ataupun sulfat? Dalam modul pun ada, tengok siri elektrod piawai. Tengok yang ada OH tu. Nanti next time cikgu akan letak kat sini lah, senang. Dah jumpa belum? Tak jumpa lagi? Saya risau takut terputus lah. Semalam cakap seorang-seorang. Ada lagi ke ni? Masih ada ke di talian? Ada. Tengah cari. Negatif. OH ke sulfat? OH. OH kan? Ingat. Anode. Okay, ingat lagi sekali. Allah. Anode. Ingat benda ni. Anode. Yang ni above kan? Above dalam ni maksudnya lebih negatif. Awak tak boleh guna alasan di atas ni. Tak boleh guna. Ini ringkasan supaya mudah ingat. Bila di atas, dia mempunyai menengah pula. Lebih negatif ingat. Jadi kat sini kalau rujuk buku modul atau buku teks, aku nak ambil siap-siap tadi, maka nilai keupayaan elektrod piawai OH adalah lebih negatif.
Di anode kita nak lebih negatif. Di kathod lawan, lebih positif. Mudah je. Okay? Maka yang terpilih adalah dalam padam. Yang terpilih adalah OH kerana kurang positif maksudnya lebih negatif lah. Kurang positif maksudnya lebih negatif berbanding keupayaan elektron. Di apa ni? Di anode OH terpilih, OH minus terpilih. Manakala di kathod, dia nak lebih positif maksudnya bawah. So antara H plus dan Cu2 plus, Cu2 plus lebih positif. Okay, berbanding keupayaan elektron piawai ion hidrogen, maka Cu2 plus lebih positif. So awak kena ingat di kathod mana tak kuat ni. Okay, kathod ni dia apa-apa faktor pun kathod apa lebih positif. Ingat yang tu. Di kathod, apa-apa faktor sekalipun dia akan follow siapa yang lebih positif dalam siri elektrod piawai. Yang bezanya di anode saja kita akan dapat result yang berbeza bergantung kepada faktor, 3 faktor tu. Ingat itu. So kat sini OH minus terpilih. Apa persamaan setengah dia? Mesti ada persamaan setengah. Ingat lagi, kalau OH anode buat apa anode? Anode buat apa? Oxidation. Elektron kan? Kathod menerima. Maka OH apa yang awak dah hafal hari tu? 4 orangutan, 4 orangutan, 2 air, 2 air, 2 oksigen, 2 oren, okey. 2 oren. 2 oren dan juga 4 apple. Kan? Maksudnya ion hidroksida ni mendermakan 4 elektron. Manakala kuprum 2+ buat apa? Mestilah menerima. Sebab dia 2 positif nak batal. Jadilah pepejal kuprum. So kat situ itu adalah persamaan setengah dia. Ini dia. Okay, persamaan setengah yang kita dah tunjuk kat atas tadi. So step-step ni insyaAllah dapat full mark lah. Pemerhatian. Untuk tahu pemerhatian kita tengok oksigen. Awak tengok sini ada tabung uji kan untuk memerangkap gas. So kita akan nampak, kita dah tunjuk video last week, bubble gas kan, colorless bubble gas maksudnya gelembung udara tanpa warna. Okay, manakala ini apa? Sebab logam. So akan nampak kat sini pepejal kuprum terenam. Jadi pemerhatian dia, gelembung gas tanpa warna terbebas, logam perang terenam. Okay. Boleh? Ada satu kat situ, elektrolit. Okay, hari tu saya dah explain kenapa asalnya warna biru ni dia akan berubah menjadi bukan tanpa warna juga, dia biru ke keamatan yang lebih sesuai. Kita ubah sikit lah. Okay. Keamatan warna biru berkurang. Maksudnya biru tadi asalnya dia agak pekat, dia akan menjadi semakin pudar. Sebab kalau tulis tanpa warna tu tidak begitu tepat, sebab biasanya dia akan jadi pudar saja. Kenapa? Okey, kita tengok tadi asalnya ada ion Cu kan? Ada ion Cu. Apa jadi pada ion Cu tadi?
jadi kuprum. Dipilih dah dihias cas. Mana tadi? Ni. Ada pusat masa tengah. Ni. Asalnya ada ion Cu. Tapi sekarang dia dinyah cas ataupun dia dah buang cas jadi Cu. Maka yang memberi warna dalam larutan ni, Cu2+, dia dah hilang. Hilang ke mana? Dinyah cas. Jadi copper, Cu. Jadi yang asalnya warna biru tu disebabkan oleh ion Cu2+. Maka kalau Cu2+ tu ditukarkan kepada Cu, tak adalah keputusan dia, keamatan warna biru berkurang. Ini awak kena fahamkan betul-betul. Bila berkurang ni, sebab Cu2+ bertukar ataupun telah dinyah cas menjadi Cu, iaitu logam kuprum. Boleh? Okey, suta perubahan warna elektrolit kat situ. Okey, jadi inference sebab lah kan. Jadi sebab di anode kenapa colorless gas tadi, gas oksigen terbebas. Mana di cathode kita nampak tadi pepecah perang terenam kan. Pepecah logam perang terenam. Maka itu adalah logam kuprum. Baru kita masuk pasal redox. Okay. Jadi kita lihat kat sini. Yang pertama anode. Di anode derma. Bila derma buang elektron, itu adalah oxidation, pengoksidaan. Dalam masa yang sama, ini dari segi elektron kan, derma elektron. Dalam masa yang sama, nombor pengoksidaan negatif 1 jadi kosong, maka nombor pengoksidaan meningkat, maka ia adalah tindak balas pengoksidaan. Dua terma. Sama macam katot, ini terima. Bila terima, penurunan. Dalam masa yang sama, positif 2, nombor pengoksidaan dia berkurang kepada kosong. Maka nombor pengoksidaan berkurang, maka juga penurunan. Dan juga dari segi nombor pengoksidaan. So, bila pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak, ia adalah tindak balas redox. Okey, itu elektrod, kita guna elektrod karbon, iaitu elektrod tidak reaktif. Okay, ulang, karbon ini elektrod tak reaktif. Maksudnya dia tak akan mengambil bahagian dalam tindak balas lah. Satu lagi yang kita boleh gantikan karbon adalah platinum. Platinum. Okey, sekarang kita tengok setup yang kedua pula. Cuma sepatutnya gambar asal dia masih lagi cantik tau. Ini dah keputusan dia ni. Awak imagine, tiba-tiba asal tadi, imagine kuprum dia macam ni. Pada asal eksperimen, dua-dua dalam keadaan yang elok lah. Macam tu sebab yang ni result dia ni. Okey, tak sempat nak ubah tadi. Ini dah keputusan. Okey, jadi sekarang, tadi karbon. Sekarang kita gunakan elektrod kuprum. Jadi kuprum ni dia reaktif. Faktor jenis elektrod mempengaruhi hasil elektrolisis, dan kita fokus kepada sini. Kenapa? Kenapa kita fokus sini? Kenapa? Sebab kalau katot, cikgu cakap tadi, dia akan follow apa? Katot ikut faktor apa? Kelas? Katot ikut faktor apa? Baik. Senyap-senyap. Ada ke ni? Ada. Katot ikut faktor apa tadi? Electrode pureware. Okey. Jadi awak tak payah risau yang ni. Jadi pilih je yang mana lebih positif. Top kat situ. Ingat yang tu je. Sekarang di anode yang kita nak hati-hati.
faktor ini macam tu dia pilih. Faktor ini macam ni. Jadi sekarang jenis elektron. Okay, so sekarang step dia sama. Tentukan terminal positif dan negatif. Positif dan negatif anode kathod lah. Okay, kita compare dengan tadi. Di anode kat sini adalah OH terpilih. Tadi, yang sebelum ini elektrod karbon. Okay, sekarang sama juga yang hadir pergi situ. Apa yang berlaku di anode? Okay. Ion yang pergi tetap sama tau. Okay, kita fokus kepada anode. Ion yang pergi tetap sama iaitu ini yang pergi OH minus dan apa tadi? Dan apa? SO4. SO4 tu mana? Dia pergi je. Gunakan elektrod yang reaktif. Disebabkan kita gunakan elektrod yang lebih reaktif, elektrod tu sendiri akan menderma, mengion. Okey, kat sini. Maka kat sini sulfate dan OH minus tak terpilih untuk dinyahcas. Sebaliknya, yang berlaku adalah atom logam tu sendiri menderma elektron. Okey, bukan menderma satu elektron ni. Atom Cu menderma dua elektron menderma dua elektron membentuk ion Cu2+. Okey, nampak? Bukan lagi OH minus terpilih, sebaliknya Cu2 sendiri akan mengion. Maksud mengion menjadi ion lah. Maka mana tadi? Alright. Okay. So, ulang balik sebab ni gambar ni dia dah hasil. So, awak tengok kat sini. Ni hasil dia kan? Allah. Awak tengok apa kat situ? Ni kenapa ada kat sini? Okey. Jadi kita tak fokus itu. Okey, kita tengok ni. Apa jadi pada saiz anode ni? Okay, ini dah selepas Asalnya tadi elok je dua-dua kepingan kuprum macam ni. So ini pada akhir eksperimen apa yang awak tengok kat sini? Apa dia? Dia menipis kan? Kenapa dia menipis? Sebab tadi Cu dia mengion Cu2+. So daripada pecah dia dah mengion. Jadi dia hilanglah dia punya fizikal sebagai kuprum tu. Dia dah jadi ion Cu2+ sekarang. Okey. Boleh kat situ Ini yang pertama. Ni di anode. Di kathod, ingat cikgu cakap tadi, di kathod siapa pergi tadi? Kathod Cu2+ dengan yang positif tadi H+ kan. Kita follow je elektrod piawai siapa lebih positif. Kathod lebih positif. Maka lebih positif adalah copper. So yang berlaku adalah sama macam karbon tadi. Dia dua elektron jadi logam kuprum. So kalau ini awak nampak menipis. Anode menipis. Sini pula kathod menebal. Kenapa? Sebab terbentuknya logam kuprum. Jadi inilah dia persamaan setengah. Dua persamaan setengah itu adalah Cu menjadi ion Cu2+, Cu2+ menjadi Cu. Okey. Okey, kat sini agak-agak warna biru ni sama macam tadi tak? Pudar tak? Awak rasa macam mana? Pudar juga. Okey. So kat sini kita tengok. Sini hilang bukan.
Okey. Okey, sini ion Cu hilang. Maksudnya dia dinyacas. Kat sini Cu2 plus terhasil. Maka dalam kes ni Cu2 plus hilang tapi berganti. Jadi agak awak cakap tadi betul. Tadi kita compare dengan yang tadi, anod 4OH. Kan? Jadi dua air tambah OE tambah 4E. Dan di kathod C2 plus. Sini hilang kes yang karbon tadi. Ini hilang tapi berganti. Diganti balik C2 plus ni. Maka warna elektrolit tidak berubah. Okey. Boleh faham? Okay, so tadi sudah explain tadi. Okay, di anode, kathod, pepejal perang, terenap. Okay. Tidak berapa digalakkan nak jawab kathod menebal. Okay, jangan jawab macam tu. Sebab cikgu difahamkan tidak diterima. Kathod, awak kena mention pepejal perang terenap sebab copper tadi kan. Okey, ada soalan? Sampai sini. Faktor elektron. Mudah aja. Check elektron logam je, maka logam tu sendiri akan mengion. Ada pun kat sini. Warna biru larutan CuSO4 tidak berubah kerana kepekatan ion Cu plus tidak berubah. Hilang berganti. Ingat keyword hilang berganti, tapi tak boleh jawab hilang berganti lah exam. Awak boleh jawab kepekatan ion Cu2 plus tidak berubah. Iaitu nombor 2, bilangan ion Cu2 plus yang terbentuk di anode sama dengan bilangan ion Cu2 plus yang dinyacas di kathod. Macam yang pertama tadi, yang karbon, bilang ion Cu2 plus telah dinyacas di kathod, maka kepekatan ion Cu2 plus berkurang. Jadi keamanan jadi dari segi redox ni samalah. Di anodes derma dan juga nombor peoksidaan bertambah, di kathod terima, maka nombor peoksidaan dia berkurang. Jadi tindak balas ini adalah tindak balas redox sebab oxidation dan reduction berlaku serentak. Okey, kita test. Kita nak tengok faktor sekarang. Okey, so tolong jawab. Sebelah kiri 1.31A. M padu. Okay. Kita nak tanya faktor saja. Faktor apa sekarang? Faktor Jenis apa sekarang? elektrod. Jenis elektrod. Okay. Elektrod apa ni? Elektrod karbon. Tengok ni. Ada ion apa ni? Halida. Halida. Dan ini dikira pekat. Faktor kepekatan. Balik faktor kepekatan nanti. Okey, yang sebelah kanan. Tadi karbon, sekarang platinum. Reaktif ke tak reaktif? Tidak reaktif. Maka kalau tidak reaktif dan juga larutan kita gunakan, larutan biasa je, bukan halida, bukannya ada larutan halida, maka faktor elektrod piawai. Okey, elektrod piawai, keupayaan elektrod piawai. Boleh? Okey, pastikan cekap
tentukan faktor. Okey, ada soalan ni untuk faktor yang terakhir, faktor jenis elektron. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita tengok kesimpulan. Awal-awal hari tu kita lihat sel kimia. Okay. Sel kimia, okay, kita tengok yang tengah ni adalah persamaan. Sebelah kiri sel elektrolisis, sebelah kanan sel kimia, dan yang warna kuning kalau cikgu tengok sini, yang ni ada perbezaan. Okay, kita tengok yang awal-awal kita belajar hari tu, sel kimia ini. Sel kimia ni Sel kimia ni dia mesti logam berlainan. Sebab itu kan, dia akan ada wujudnya perbezaan kan, beza upaya. Okay. Logam yang mana jadi terminal negatif kat sini? Siapa jadi terminal negatif? Logam yang above dalam siri lah, iaitu nilai lebih negatif. Dalam keupayaan elektron piawai, zinc. Cuba tengok, confirmkan zinc ke atas. Dalam siri tu nilai dia lebih negatif. Maka dia akan jadi negatif terminal. Okay, kat situ. Negatif terminal. So apa berlaku? Akan berlaku oxidation. Semua yang sama. Okay, so awak tengok kat sini, sel kimia ataupun sel elektrolisis tak respon. Okay, dia nak balas sebelah, awak follow je yang ini. Oxidation berlaku di anode. Cuma terminal negatif ialah anode. Ini yang akan confuse ni. Dan terminal positif ialah cathode. Okay. Sebab tapi kita tak gunakan anode cathode dalam penjelasan untuk sel kimia. Kita gunakan terminal positif, terminal negatif. Okay, awak baca balik nanti. Manakala untuk elektrolisis ni kita gunakan apa berlaku di anode, apa berlaku di cathode. Bagaimana tentukan anode? Kita tengok bateri kan. Kalau kutub positif bateri, maka anode. Kalau kutub persamaan dia, elektrod dua-dua dicelup dalam elektrolit. So lawan bagi oksidan tadi, penurunan berlaku pada kathod. Okay, elektron mengalir dari anode. Sebab apa? Anode derma. Maka dia akan mengalir melalui anode ke kathod. Sama macam yang ni pula. Okay, ni terminal negatif ni. Dia adalah anode. Daripada terminal negatif. Okay. Awak ingat, tengok balik lah. Terminal negatif ni dia memang donate elektron. Okay, elektron. Jadi ini sangat membantu ni. Ringkasan ni sangat membantu untuk awak tak confuse. Okay, dan perbezaan. Kita tengok perbezaan. Okay, kalau sel kimia, perbezaan antara logam tadi mewujudkan beza upaya. Dalam fizik awak sepatutnya dah tahu beza upaya. Seterusnya akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi kat sini perubahan tenaga dia, tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Manakala elektrolisis lain. Kita ada sumber elektrik. Bila ada elektrik baru berlaku tindak balas kimia. Jadi ini pasangan logam sama jenis. Logam dua-dua sama, yang ni berlainan jenis. Alright. Okay. So ini pun nanti awak slow lah baca balik kena revision balik sel kimia. Mungkin dah tak ingat sebab awal-awal hari tu.
Okey. Sekarang pukul berapa? 9.44. Boleh sambung sikit lagi? Boleh Boleh. eh? Boleh. Okey. So, nanti terus jawab. Kalau jawab nanti susah nak ingat, susah nak faham. Masa tengah fresh ni, jadi terus buat. Tambah sedikit saja lagi penyaduran. Aplikasi. Aplikasi dalam elektrolisis. Penyaduran. So kalau kita tengok paku. Paku asalnya paku besi. Okey, paku besi kalau kita tak sadurkan cepat berkarat. Sebab besi dia mudah teroksida. Sama macam ni, kunci kan. Awak rasa tak kunci lama-lama dia akan bila dah cala tu kan. So lapisan luar tu sebenarnya disadurkan dengan benda yang logam yang lebih tidak reaktif. Kurang reaktif. Okay, sama macam ni sudu. Sudu disadurkan dengan macam emas kat situ kan. Okey, jadi penyaduran ni tujuan dia untuk meningkatkan ketahanan terhadap kakisan. Maksudnya susah nak berkarat lah. Okey. Segala benda yang ada besi, dia akan sadurkan untuk mengelakkan berkarat. Sebab besi kena air, ferrum lah. Kalau ada udara je, dia akan jadi berkarat. Sebab itu kita mesti protect dia dengan menyadurkan dengan logam yang lain. Macam mana penyaduran itu berlaku? Okay, so kita tengok kat sini. Logam penyadur tu mesti yang kurang reaktif. So kita tengok yang kurang reaktif ni yang bawah-bawah. Okay. Tengok cuprum, argentum, nickel. So biasa yang popular inilah cuprum dengan argentum kebiasaannya yang akan digunakan. Segala jenis besi. Ada kunci besi, sudu besi, cincin besi, paku besi dan sebagainya. Okey, elektrolit ni mesti ada ion logam penyadur. Okey, maksudnya kalau kita gunakan penyadur tadi cuprum kan, mesti ada CO2+. Kalau kita gunakan argentum, mesti ada argentum plus. Itu syarat elektrolit. Kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh. Yang ni Alright. Yang mana logam penyadur? Mana logam penyadur? Argentum. Argentum. Cuprum. Okay. So, ini yang disadur. Okay, yang disadur. Kat sini macam silap ni. Gambar rajan silap Nanti abaikan yang ni. Kita tengok yang ni lah. Sebab apa silap dia? Dia pergi letak yang nak disadur tu pada anode. Salah. Sepatutnya yang diletakkan pada anode ni yang akan menderma. Okay. Yang menderma adalah logam penyadur. So tengok. Ni logam penderma lah. Logam penyadur. Logam penderma pula. Yang ni boleh. Okay. Logam yang nak menyadur, yang sebagai penyadur, dia akan jadi anode. Sebab apa? Sebab anode donate elektron. Maka dia akan menderma elektron kat sini. So kalau kita tengok nanti Cu2+ ni, awak tengok sekarang logam Cu kan? Faktor apa sekarang kita kena pertimbangkan? Adakah faktor kepekatan? Faktor elektrod piawai? Tak kan? Bila elektrod. Maksud faktor elektrod tadi, apa yang berbeza tadi?
Cu tu sendiri akan menderma. Cu sendiri akan menderma. Bukannya ion terpilih. Kita tengok terus contoh kat sini. Okey, ni penerangan penyaduran logam. Alright. So, awak tengok kat sini, ini anode. Betul tak? Disambung kepada kutub positif bateri yang panjang. Ini kathod. Maka logam penyadu dijadikan anode. Logam yang kita nak sadur, dia jadi kathod. So, sebab kita gunakan nikel, elektrolit ini mesti ada ion nikel. Itu syarat dia. So, apa yang berlaku? Di anode tadi, anode, buat apa anode? Donate elektron. Kan? Jadi, sebab digunakan elektrod yang reaktif, maka nikel tu sendiri akan mendermakan elektron menjadi ion nikel. Okey, dia di kathod iaitu paku tadi. Okey, kita pergi sini dulu. Nikel Na2+, Ni. Okey, lepas tu sulfate minus kan. Okey, jadi ion-ion yang hadir ini dia. Siapa pergi ke anode? Sulfate dan OH kan? Ada tak yang terpilih kat situ? Tak ada. Tak ada sebab kita gunakan logam reaktif kan, ke tak terpilih. Sebaliknya nikel tu sendiri kat sini dia akan mengion. Logam tu sendiri mengion. Manakala di kathod yang so kat situ kalau tengok nanti dalam siri tu nikel tu lebih positif lah. Sekejap. Betul. Okey, nikel tu lebih positif, maka dia akan menerima 2 elektron. Menjadi apa? Logam nikel. Kat mana logam nikel terbentuk? Dekat paku ni lah. Kan ingat tadi yang faktor elektrod tadi? Sebab dienapkan dengan Cu2+. Sama macam ni lah. Maka paku tadi akan dienapkan oleh logam kelabu berkilat. Siapa dia logam kelabu tadi? Nikel. Nikel terenap di paku, jadi dia daripada paku mudah berkarat, disadur dengan nikel. Dan nikel kat sebelah sini menipis lah. Dia sama kiri menipis, lepas tu kanan ni akan terenap dengan logam penyadur. Okey. Boleh? Ingat ini, dia awak follow je faktor elektrod. Dia punya penerangan. Okey, last ni kot. So, yang penulisan nanti kita sambung kemudian lah. Okey, penyaduran logam, keadaan yang diperlukan untuk hasil penyaduran yang baik. Okey, nanti saya akan tunjuk video lah nanti para YouTube. YouTube untuk eksperimen penyaduran lah. Jadi keadaan yang diperlukan untuk hasil penyaduran yang baik, biasanya memang kita buat eksperimen di sekolah. Tunggu naik ke sekolah lah. Logam yang disadur, kita perlu bersihkan. Kita perlu bersihkan dulu dengan kertas pasir. Untuk bersihkan segala kotoran ataupun apa-apa saja yang melekat pada logam yang nak disadur. Tadi pakulah kita bersihkan kertas pasir dulu. Dan guna arus elektrik yang kecil saja. Dan guna larutan elektrolit yang cair, tak boleh pekat.
disebabkan elektrik yang kecil lah. Semasa elektrolisis tu, kita pusing logam sebab nak bagi scatter. Kalau tak pusing nanti, dia akan jadi bertumpuk lah. Kat atas tu tebal, kat bawah nipis. Ini antara salutannya lah. Berikan 2 langkah untuk memastikan penyaduran berlaku dengan baik. So, pilih mana-mana 2 lah. Kalau dia tak minta 2, dia minta 4, kena ingat 4 lah. Okay. Biasa kalau soalan tanya 2 macam tu lah. So, ini adalah yang perlu untuk hasil penyaduran yang baik. Okay. So, juga penyaduran. So, nanti tinggal lagi penulinan. Okay, penulinan. Banyak lagi. Peresrakan. Dah hampir ke penamat lah ni. Alright. So, ada apa-apa soalan? Boleh faham? Tak ada. Tak ada. Ada berapa orang hari ini? Berapa tu? Okay, tak. Ada ramai yang tak ada. Tak apa sebab cuti kan. So, semua boleh tengok lah yang recording. Jadi awak terus jawab dalam modul lah. Tak ada kat tangan cikgu. Nanti awak tengok muka surat berapa yang melibatkan faktor jenis elektrod dan juga penyaduran. Terus buat. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan tasbih, kafarah dan surah. Wal-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi